Amsetra. Hari ini kita akan mula dengan bab 6 iaitu tajuknya asid, base dan garam. Okey, kita lihat apa kita akan study di bawah tajuk 6.1 iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian sesuatu bahan. So, mula-mula kita akan study apakah definisi untuk asid dan alkali. Kemudian kita menjelaskan apa maksudnya kebesaran ya. Okey. Lepas itu kita akan lihat beberapa contoh bagaimana air memainkan peranan untuk menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Asid ya. Okey, kita lihat apa itu asid. Asid kita rujuk kepada bahan kimia ya. Dia sebenarnya adalah bahan kimia yang mengion di dalam air. Mengion ini maksudnya dia akan tercerai menjadi ion. So, kita singkatkannya. Kita guna satu istilah saintifik. Sentiasa guna perkataan mengion. Ya. And then, your jawapannya, terutamanya dalam SPM, dia mesti ada perkataan di dalam air. Air ini penting ya, perkataan air ini untuk menghasilkan ion hidrogen. Okay, so keywordnya ion, ya. Jangan hanya sebut hidrogen ya. Hidrogen itu adalah gas. Kalau kamu tak tulis ion, kamu hanya sebut hidrogen. Hidrogen maksudnya ini dia. Ini adalah gas. Ya, ini adalah gas. Okay, so kita lihat dalam sukatan kita, ya SPM ya, ada 4 jenis asid. Ya, 4 jenis asid ini kamu mesti hafal. Sebab dalam SPM, dia biasanya bagi kamu nama ini sahaja. Jika nama asid diberi, sentiasa dia minta kamu tulis persamaan, kemudian kita buat soalan calculation. So, bila dia bagi saja nama itu, kamu boleh tulis formula ini. Ini adalah formula ya. Nanti kita akan teruskan dengan contoh-contoh yang ada di mana kamu dapati semua soalan SPM dia bermula dengan formula asid ini. Okey. Kemudian kita mesti hafal ya ion-ion yang selepas asid ini mengion ya, dia mengion. So, apabila dia mengion, dia akan menghasilkan ion hidrogen. That's why kamu lihat ya, semua bahan kimia apabila dia boleh menghasilkan ion hidrogen, kita akan kelaskannya sebagai asid. Ya, asid sentiasa samakannya dengan ion hidrogen. So, yang cikgu bulatkan ini, dia memainkan peranan saja. Yang belakang ini, ion-ion negatif ini, tidak memainkan peranan untuk menunjukkan sifat keasidan sesuatu bahan kimia. Okey, kita lihat ya. Cikgu saya kata ini sangat-sangat penting. Bila-bila saja kita boleh tulis ini. Ini ialah persamaan yang menunjukkan bagaimana sesuatu bahan itu mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So, 4 jenis asid ini ya, kita nampak ini ialah asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, and then ini adalah asid etanoik. Ya, asid etanoik sifat dia lain sedikit. Apabila yang masuk ke tingkatan 5, bab 2 ya, seperti karbon, kita akan kaji dengan teliti untuk asid etanoik. Okay, now kita lihat, kita pergi base ya. Base ini adalah bahan yang boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jangan sama maksudkan base dengan alkali ya. Dia berbeza tau. Okay. Base
Dia mungkin terdiri daripada oksida logam. Apa jenis oksida logam? Ya, kita ada kuprum 2 oksida, magnesium oksida, dan lain-lain oksida logam. Kemudian, dia mungkin terdiri daripada hidroksida logam. And then ini mestilah hidroksida logam yang tidak larut dalam air. So, ini semua tidak larut. Contoh-contoh yang lain pun tidak larut. So, kalau dia tidak larut, kita kelaskannya di bawah family base. Okay. Now kita lihat. Mengapa tajuk ya, dia tak bagi bab 6 ini, asid, alkali dan garam. Dia guna asid, base dan alkali. Okay, asid, base dan garam. So, apa bezanya? Alkali dengan base. Okay. Alkali, kalau kita wakilkannya dengan set lah, kamu lihat, kalau kita ada satu set, okay, yang besar ini melangkumi semua. Yang dalam ini adalah sebahagian daripada member-membernya. So, yang di dalam ini kita boleh wakilkannya dengan alkali. Means, alkali adalah sebahagian daripada base. Okay, yang luar ini, yang besar ini adalah base. Maksudnya, dia dari kategori yang sama. Kalau ada tindak balas atau apa, pH-nya adalah lebih daripada 7. Tapi apa bezanya adalah base tidak larut dalam air. Alkali dia larut dalam air. So, yang boleh larut dalam air itu hanya natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan barium hidroksida sahaja. Hidroksida yang lain semua tidak larut dalam air. Kita akan kelaskannya di bawah family base. Di bawah family base. Okay. Kita lihat ya, alkali ini biasanya ya dalam SPM, dia fokus kepada natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Ya. So, kita dapati apabila bahan kimia ini dia larut dalam air, dia akan menghasilkan ion positif dia, ion logam, dan ion hidroksida. Ya, hidroksida, ion hidroksida ini adalah simbolik untuk alkali. So, now, apabila kita sebut alkali saja, the idea utama ya yang ada dalam otak kita, dia adalah ion hidroksida. Maksudnya, kamu sampai sekarang, kamu masih ingat ya, kalau asid, ion hidrogen. Kalau alkali, ion hidroksida. Ya, ion hidroksida. Okay, so, yang sini, cikgu nak minta kamu semua beri perhatian sedikit di mana ya yang amonia ini dia berbeza sedikit ya. Amonia ini, amonia aqueous ini. You tak nampak dia ada OH kan? So kita lihat yang seterusnya. Okay, lihat slide yang seterusnya kamu akan faham. Okay, kamu lihat ya. NaOH. Apabila dia mengion dalam air, dia menghasilkan ion natrium, ion hidroksida. KOH sama juga pengionan dalam air. Tapi untuk amonia ini ialah amonia. So dia tak ada OH kan? Tapi selepas dia larut dalam air, dia mesti boleh menghasilkan ion hidroksida. If not, dia tak boleh menunjukkan sifat alkali. So, untuk ini, kita dapati, kita kena tulis persamaan pengionannya macam ini ya. Hanya untuk amonia saja. So, kamu mesti ada air di sini. Ya, untuk bahan tindak balas. Ini maksudnya, amonia bertindak balas dengan air ataupun larut dalam air membentuk ion positif ini, kita namakannya sebagai ion amonium. Okey, ion ini dipanggil ion amonium. Ini yang neutral ini dipanggil amonia.
Dia biasanya kalau wujud secara semula jadi, dia adalah gas. Okey. Okey, selepas itu kita akan mempelajari satu lagi yang sangat-sangat penting ya, iaitu kepesan. Ini kepesan ini maksudnya tak sama dengan base. Base tadi itu adalah rujuk kepada bahan kimia. Ya, bahan kimia yang biasanya dia terdiri daripada oksida logam ataupun hidroksida logam yang tidak larut dalam air. Okey, kebiasaan ini dia lain ya. Okey, kebiasaan ini dia sangat penting apabila kita nak masuk ke bab 7 ya, kadar tindak balas. Ya, kadar tindak balas. Okey, kebiasaan kalau asid kita rujuk kepada ion hidrogen. That's why kita mesti pandai ya ataupun kita kena expert untuk tulis persamaan pengionan untuk setiap asid dan setiap alkali. Sebab daripada ion hidrogen dan ion hidroksida, kita boleh bagi definisi untuk kebiasaan. Okey. Kalau dia asid, ya, asid kita rujuk kepada ion hidrogen. Kalau alkali, kita rujuk kepada ion hidroksida. Okey, kita rujuk kepada bilangan mol ion hidrogen yang dapat dihasilkan apabila 1 mol asid itu mengion dalam air. You see, asid yang kita tulis di depan ini semua dalam 1 mol. Semua dalam 1 mol. Okey, apabila dia mengion, okey, HCl, CH3COOH, dia menghasilkan 1 mol ion hidrogen. H2SO4, dia menghasilkan 2 mol. Dia menghasilkan 2 mol. Ya, untuk asid fosforik ini, dia menghasilkan 3 mol. Okay. So, kita rujuk kepada bilangan mol ion hidrogen, kita bagi dia nama. Okay, so asid ini, kita namakannya sebagai asid monoplotik. Okay. Kalau dia menghasilkan 2 mol, kita panggil dia sebagai asid diplotik. So, asid ini sebenarnya adalah S di sini. Okey, ini asid pun S. Asid tripotik. 3 mol 3 lah. T maksudnya 2. Okey, so senang saja ya. Now kita lihat alkali pula. So, tadi cikgu sudah bagi tahu ya. Kalau alkali, kita rujuk kepada bilangan mol ion hidroksida. So, kamu lihat yang alkali ini, NaOH akan menghasilkan Na plus and OH minus. So, 1 mol saja untuk ion hidroksida ini. Kalau 1 mol, guna balik istilah yang sama, monoplotik. Cuma kita tukarkan asid kepada alkali. So, senang sajalah. So, means kita ada asid monoplotik, kita ada alkali monoplotik. Asid kita rujuk kepada bilangan mol ion hidrogen, alkali kita rujuk kepada bilangan mol ion hidroksida. So, maybe sekarang kita tak guna ya monoplotik, triplotik. Tapi apabila kita pergi ke bab yang lain, contohnya bab 7, ataupun semasa kita nak jawab soalan SPM, memang kita perlu tahu apa maksudnya monoplotik, diplomatik macam itu. Okay. Now, ini sifat-sifat fizik ini. Sifat fizik memang tak ada masalah. Your PT3 pun kamu sudah study. Okay, untuk asid yang paling penting dalam PT3, kita guna kertas limus biru. Ya, dia akan tukar menjadi merah. So, that's why kita ada satu keyword di sini, lembab. Lembab maksudnya mesti ada kehadiran air. Kalau kamu guna kertas litmus biru kering saja, kita tak dapat mengesan apa-apa. So, nanti kita akan kaji dengan
teliti ya untuk tajuk ini. Okey, kemudian ini mengkakislah, masamlah, ini semua memang PT3. Kemudian mengapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Kalau mengalirkan arus elektrik maksudnya dia mesti ada kehadiran ion positif dan ion negatif. Tadi kamu sudah study kan? Pengayonan. So, kita dapati HCl. Okay, dia akan mengayon dalam air untuk menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak ini. Ya, you tahu ya. Bab 5 kita sudah study. Ya, sesuatu bahan, dia boleh mengalirkan arus elektrik sekiranya dia ada ion positif dan ion negatif. So, of course, semua asid, semua alkali, dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Ya, kerana kehadiran ion positif dan ion negatif. So, ini alkali, dia terbalik ya. Alkali kita akan guna kertas litmus merah. Ya, yang lembap ya. Ingat ya, mesti ada perkataan lembap. And then pH ya, nilai pH-nya ini kita akan study in detail ya untuk 6.2 nilai pH. Okay, dia boleh mengalirkan arus elektrik sebagai contohnya kita ada natrium hydroksida, dia akan mengayon. Ya, that's why ini penting ya, mengayon di dalam air, dia akan menghasilkan ion-ion yang bebas ini. So, dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okay. Okay, now, ini yang tajuk hari ini. Iaitu, kita dapati sekiranya tak ada kehadiran air, suatu bahan tidak akan menunjukkan sifat keasidan dan kealkaliannya. So, hari ini you cuma perlu ada satu konsep dalam your mind. Ya, kita hanya belajar satu konsep, iaitu untuk sesuatu bahan kimia, dia menunjukkan sifat asid ataupun sifat alkalinya sekiranya ada kehadiran air. Sebab apabila ada air, asid dan alkali ini dia akan mengayon dalam air. This is the keyword, mengayon. This is the keyword. Ya, dia akan mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen ataupun ion hidroksida. If you tak nampak ini, ion-ion yang bebas macam ni, tak boleh, tak jadi, tak ada sifat asid ataupun sifat alkali. Okay, kita lihat contohnya. Hydrogen klorida, seperti apa yang kita tahu ya, hydrogen klorida adalah satu nama lain untuk asid hidroklorik. Biasanya kita akan namakan dia sebagai hydrogen klorida apabila dia wujud dalam bentuk gas. Ya, apabila dia dalam bentuk gas, kita panggil dia sebagai hydrogen klorida. So, hydrogen klorida ini kita dapati dia adalah terdiri daripada unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. So, secara semula jadinya, dia adalah dalam bentuk molekul. Ingat ya, actually, pendek kata, semua asid adalah molekul. Sebab semua asid adalah sebatian kovalent. Okey, sebatian kovalent, kalau kita lukis ya, dia akan ikat macam ni lah. Ya, dia kalau kita lukis macam ni, maksudnya dia adalah terdiri daripada molekul-molekul yang neutral. Neutral. So, if neutral, nilai pH-nya adalah sama dengan 7. Okay. So, selain daripada neutral, selain daripada dia wujud dalam keadaan kering macam ni, means kita tak tambah air ya. Dia dalam bentuk kovalent ini,
kita tak nampak ada ion hidrogen. Okay. So, untuk hidrogen klorida, ya, kamu sudah study dalam bab 5 ya. Sepatian covalent ini, sepatian covalent ya, kita sudah study kan dalam bab 5. Okay, sepatian covalent ini, dia memang boleh larut dalam pelarut organik. Okay, actually, pelarut organik juga adalah sepatian covalent. So, dia sama jenis. So, dia larut antara satu sama lain. So, maksudnya, apabila sepatian covalent, dia wujud dalam pelarut organik ini, dia akan wujud dalam bentuk molekul macam ini. So, ingat ya, sepatian covalent yang larut dalam pelarut organik, ia akan wujud sebagai molekul-molekul yang neutral macam ini. So, kita dapati pengayonan tidak berlaku. So, ingatlah, this is the keyword. Ya, pengayonan tidak berlaku. So, ion hidrogen tidak hadir. So, kalau tak ada ion hidrogen, maksudnya tidak menunjukkan sifat asid. Tidak menunjukkan sifat asid maksudnya dia tidak akan menunjukkan nilai pH-nya kurang daripada 7. Dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Itu semuanya dikatakan sifat keasidannya. Okay, ingatlah covalent. So, kalau you rujuk kepada gambar aja ini memang jelas ya. Kita tak nampak ada ion hidrogen. Ya, tak ada ion hidrogen. Tapi asid dia ada sifat istimewanya. Sebab dalam form bab 5 kita study ya, sepatian covalent hanya larut dalam pelarut organik. Tapi apabila kita study asid, ini ciri istimewa untuk asid. Asid dia boleh larut dalam air juga. Dia boleh larut dalam air juga. Okay. So, dalam air apa dia buat? Ya, kita dapati asid itu akan mengayon. Mengayon maksudnya dia akan tercerai menjadi ion-ion yang bebas macam ini. So, bila you nampak keadaan macam ini, zara-zara yang kita lukis macam ini, kamu fahamlah. Dengan kehadiran ion hidrogen macam ini, dia akan menunjukkan sifat asid. Dia akan menunjukkan sifat asid. Kehadiran ion hidrogen. And then dia ada ion positif dan ion negatif macam ini. Of course, dia boleh mengkonduksi elektrik. Okay, so ingatlah sifat asid. Maksudnya, mesti ada kehadiran ion hidrogen. Okay. Now kita pergi contoh alkali pula. Alkali dia lain sedikit. Biasanya sepatian alkali dia adalah sepatian ion. Ya. Tapi asid adalah sepatian covalent. So sepatian ion apabila dia dalam keadaan pepecah, ini dalam keadaan pepecah lah. Pepecah. Ini all form 5, bab 5 kita sudah study. Sifat-sifat sepatian ion, sepatian covalent. So, kalau sepatian ion, ya, kita ingat ya, ini ialah sepatian ion. Kalau sepatian ion, ya, dalam keadaan pepecah, kita tak tambah air, tak tambahkan pelarut organik or whatever. So, dia dalam keadaan pepecah ini, sebenarnya ion-ion positif dengan ion-ion negatifnya adalah terikat kuat oleh daya elektrostatik. So, ionnya adalah tidak bebas bergerak. So, kalau tidak bebas bergerak, maksudnya tak ada ion hidroksida. Tak ada ion hidroksida, so pH-nya adalah dalam neutral. Neutral maksudnya sama dengan 7. So, dalam pepecah lah ini kita tak tambahkan air. Okay. Apabila kita tambahkan air saja, apa terjadi?
kita dapati natrium hydroksida ini, alkali ini akan mengayon. Ya, pengayonan berlaku. So, bila pengayonan berlaku, kita nampak ada ion natrium, ion hydroksida yang bebas bergerak. So, ini ya, ion hydroksida. Dia akan menunjukkan sifat alkali. Sifat alkali. So, clear. Kamu apabila you study keasitan dan kealkalian kan, kamu mesti ingat asid semuanya seperti kovalent. So, seperti kovalent dia boleh larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Okey. Kalau seperti ion pula untuk alkali, seperti ion pula dia wujud dalam keadaan yang kering, berpecah. Ya, ion-ionnya tidak bebas bergerak. Tapi apabila kita tambahkan air ke dalam, ya, alkali itu akan mengayon. So, bila dia mengayon, kita dapatlah ion-ion yang bebas bergerak ini. Okey. Ini satu contoh lagi untuk amonia. Ini lainlah. Alkali yang lain semuanya seperti kovalent. Kecuali amonia ini adalah terdiri daripada seperti kovalent. Kalau kovalent maksudnya dia sama dengan asid tadi. Sama dengan asid tadi. Maksudnya dia boleh larut dalam pelarut organik. Ya, pelarut organik di sebelah sini. Kita nampak kalau kita lukis macam ini. Maksudnya ini wujud dalam bentuk zarah-zarahnya adalah molekul. Di sebelah sini, zarah-zarahnya adalah wujud sebagai ion. Okay, so ini maksudnya air. Dia ion. So kita ada nampak ion hidrogen, ion amonium dan ion hidroksida. Okay, kalau dalam pelarut organik, ya, pelarut ini ya, yang trichlorometana yang ada na di belakang ni, ini adalah contoh pelarut organik. So, kamu mesti hafal 2-3 contoh ya untuk pelarut organik. So, dalam pelarut organik, tiada pengayonan. Sama juga dengan asid ya, sama juga dengan asid, tiada pengayonan. So, tiada ion hidroksida. So, tiada sifat alkali. Ini ya. Cikgu buat satu rumusan. So, kamu lihat ya. Okay. Yang akan menunjukkan sifat keasitan ataupun kealkalian dengan kehadiran air. Berbanding dengan sebelah sini yang tidak. So, bila dia tidak akan menunjukkan sifat keasitan dan kealkalian? Apabila air tidak hadir, apabila dia wujud dalam bentuk pepejal, ya, ataupun dia kata gas kering, macam itu. Dia tulis macam itu. Kemudian kita ada satu perkataan ini, ingatlah yang glacier ini dia akan guna untuk asid etanoik sahaja. Ini ialah satu perkataan yang khas untuk asid etanoik. Kalau soalan itu sebut asid etanoik glacier ini, maksudnya asid etanoik itu adalah dalam keadaan yang kering. Tiada kehadiran air. Itu kita kena tahulah. Kemudian kita mesti ingat beberapa contoh pelarut organik. Contohnya tadi kita ada apa? Trichlorometana, methylbenzena, propanon. 3 ini cikgu nak kamu hafal lah 3 ini. Ya, 3. Okay, so kalau tidak, yang kering, yang keadaan macam ni, ingatlah nota cikgu ini sangat penting tau. So, kita dapati pengayonan tidak berlaku, tidak menghasilkan ion hidrogen ataupun ion hidroksida. So, cikgu bagi contoh. Hydrogen chloride is acid yang dilarutkan di dalam pelarut organik.
So ataupun dia sebut dalam soalan dilarutkan di dalam metil benzina. Kamu mesti faham lah. Metil benzina itu maksudnya pelarut organik. So dia adalah dalam kategori sini. Okay? Tiada pengayonan. Nah, asid ethanoik glacier. Gas amonia yang dilarutkan di dalam trichlorometana. Ini pun contohnya pelarut organik. Kemudian dia tulis pepecah kalium hidroksida. Pepecah. Kering. Kalau ini, dia semua ada perkataan aqueous ataupun larutan. Ini maksudnya ada kehadiran air. So, ini mesti ingat rumusannya cikgu buat ini, dia sangat-sangat membantu kamu ya. Dia sangat-sangat membantu kamu. Okay. So ini dia kita buat satu soalan. Okey, lihat ya bagaimana kita nak aplikasi. Okey, dia kata raja di bawah menunjukkan susunan ratas untuk menyediakan dua larutan amonia dalam pelarut. Bila ini keyword ini, kamu jangan pergi fikir benda yang lain ya, bahan-bahan kimia yang lain. Pelarut ini, cikgu nak buat satu kesimpulan di sini ya. Pelarut yang ada dalam sukatan yang ada di dunia ini ada dua saja. Satu is air. Bila dia sebut pelarut, bila you nampak dia bahan kimia yang sama. Bahan kimia yang sama. Tapi dia larutkan dalam bahan kimia yang lain. Itu mestinya pelarut. Okay. So, kita ada air, kemudian lagi satu dipanggil pelarut organik. Okey. Amonia ni tadi cikgu sudah bagi tahu. Amonia ni kita mesti tahu dah sebab tadi kita sudah study. Amonia is alkali. Okey. Yang sifatnya lain daripada KOH and NaOH. Kita mesti tahu ya sebelum kita nak jawab soalan. Ammonia is alkali and dia adalah sepatian covalent. Ini kita kena tahu dulu. Okay, dia adalah sepatian covalent. Okay, come. Kita lihat keputusan dia. Larutan X, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Ini maksudnya alkali lah, betul tak? Alkali. So, ini kalau dia ada perubahan macam ini, maksudnya yang di pelarut X ini, dia ada menunjukkan sifat alkali. Okey, dalam bikar B ini, tiada perubahan. Kalau tiada perubahan, maksudnya tiada tindak balas ataupun whatever. Okay, maksudnya tak ada apa-apa berlaku. Maksudnya mungkin dia tak ada pengayonan. Okay, pengayonan berlaku. Okay, so maksudnya ini tiada sifat alkali. Okay, kita sudah study lah. Okay, so apakah nama untuk pelarut X? Dia panggil namakan tau. Namakan. So you jangan bagi saya pelarut organik. Saya mau nama bahan kimia tu. Tapi of course, ini ada tindak balas ini, ada sifat alkali ini, maksudnya pengayonan berlaku. Okay? Pengayonan berlaku maksudnya hanya dalam keadaan kehadiran air. So, pelarut itu ialah air. Okey, manakala untuk Y ini, kita fahamlah tak ada perubahan, maksudnya tiada pengayonan. Okey, kalau tiada pengayonan, maksudnya dia mestilah larut dalam pelarut organik. So, kamu boleh bagi saya satu pelarut organik. Mana-mana satu ya. Iaitu contohnya tadi itu tetrachlorometana. Of course, all these you have to memorize. Satu ataupun dua ya. Okay, ini contoh. Okay, kita ada methyl. Ini sangat-sangat popular punya lah. Benzena. Ya. Kita ada contoh lagi satu cikgu bagi propanon yang biasanya wujud dalam SPM lah.
3 ni. Hafal 3 contoh pelarut organik. Okey. Itu saja untuk 6.1 ini, peranan air ini. So ingatlah ini sangat-sangat penting Okey. Air penting untuk menunjukkan sifat asid dan sifat alkali kerana pengayonan hanya berlaku dalam air. So, hari ini mesti masukkan idea ni dalam otak kamu ya. Key in dalam otak kamu pengayonan. So, untuk pengayonan berlaku mesti perlu air. Okey, itu saja. Terima kasih.